Sebab dalam hadis misalnya Nabi SAW pakai jubah kan? Dulu tak pakai jubah. Tak ada. Dia pakai jubah tu bila? Setelah dihadiah oleh orang Syam jubah. Barulah Nabi pakai jubah. Jadi artinya pakai jubah tu baju yang cukup selalu dengan kain ke bawah. Ada seluar ke tak ada dalam. Wallahualam. Sedangkan jihad ni suatu kepentingan bagi kehidupan manusia. Sehingga terdapat juga pada satu hadis Nabi kata, mana-mana umat yang tidak ada jihad, Tuhan akan hina umat tu. Ni boleh dikatakan jarang di dalam kitab-kitab agama lah dibincang dengan secara mendalam dan secara detail. Kadang-kadang setengah orang mungkin juga menganggap muka ni luar daripada agama. Kemungkinan. Tajuknya Al-Quran dan Nasionalisme. Lagu mana kedudukan Quran ni dengan nasional, kebangsaan. Jadi, hak ni dibincang sangat berhubung dengan masalah nasionalisme. Al-Quran dan nasionalisme atau Islam dan kebangsaan. Jadi, penulis ni cuba membetulkan pendapat ulama Islam berhubung dengan masalah ni. Dan jawapannya dia akan beri di belakang. Jadi, segala pendapat dan juga pandangan-pandangan yang dianggap bernilai dan dijadikan pegangan kebanyakan orang Islam dikemukakan sini. Ini hak pokok pertama. Tujuannya supaya dapat kita buat perimbangan di antara dua tu lah. Di atas nilai Quran. Maudhu' ini ialah suatu maudhu' yang penting di dalam memahami Al-Quran. Masalah kebangsaan ini. Dan dengan perbahasan ini saya akan tamatkan muqaddimah bagi kursus tilawatul Quran ini. Alim ulama Islam telah tersilap faham tentang hakikat yang sebenar berhubung dengan seruan Al-Quran. Oleh sebab itu ada di antara mereka yang menyangka bahawa Islam itu merupakan suatu rupa bangsa. Nationality. Ada setengah ulama menganggapkan Islam ni rupa bangsa. Rupa bangsa bagi tiap-tiap mereka yang memeluknya. Dan Islam telah datang menghapuskan segala bentuk rupa bangsa. Bila satu orang termasuk dalam Islam, berartinya bahasa dia tu gaib. Berarti begitulah. Dan Islam telah datang menghapuskan segala rupa bentuk bangsa dan keistimewaan yang berdasar kepada tabiat, kebolehan dan iklim yang berlainan. Itu kepalanya dalam sebahagian di antara pendapat-pendapat ulama. Jadi bila satu orang tu ataupun satu bangsa lah, mana-mana masa tak kira, bila masuk kepada Islam, berarti dengan sendirinya bangsa dia asli itu gaib. Dia tergulung di dalam bangsa Islam. Jadi gitulah. Pendapat ini sebagaimana yang kita dapat dan pernah kita baca, seperti yang ditulis oleh Said Qutb Mesir di dalam sebuah kitabnya yang bernama Ma'alimun fil Tariq. Jadi Said Qutb ada tulis masalah ni dalam kitab dia ni, Ma'alimun fil Tariq. Beliau berkata, sesungguhnya Islam itu telah membebaskan umat manusia dari terlekat dengan tanah, supaya mereka dapat naik ke langit tinggi. Dan telah membebaskan mereka dari sebarang kaitan darah, kaitan bercorok kebenatangan itu, supaya mereka dapat mencapai matlamat yang tinggi. Terhormat dan mulia negeri setiap Muslim yang dirinduinya. Dan yang dipertahankannya berhabis-habisan bukan sekeping tanah yang tertentu.
Artinya kehormatan dan kemuliaan setiap orang Islam itu, benda yang dia rindu bukanlah kerana mempertahankan tanah air hak dia cinta tu, bukan. Rupa bangsa si Muslim yang menjadi tanda dan pengenalannya bukanlah rupa bangsa dari satu pemerintahan tertentu. Kaum kerabat dan keluarga si Muslim yang dihormati dan dikawalnya bukanlah berdasarkan titisan darah keturunan. Dan bendera si Muslim yang melindunginya bukanlah bendera perkauman dan kebangsaan. Manakala kemenangan si Muslim yang dibanggakannya dan dia bersyukur kepada Tuhan kerana mencapai kemenangan itu bukanlah kemenangan tentera, tetapi ialah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Maksudnya, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau lihat manusia ke agama Allah berduyun-duyun, maka hendaklah engkau berbakti dengan memuji Tuhan dan hendaklah engkau minta ampun daripadanya kerana sesungguhnya ia itu sangat pengampun. Kemenangan di bawah panji-panji akidah, bukan di bawah panji-panji yang lain. Perjuangan dan jihad kerana untuk kemenangan agama dan syariat Allah, bukan kerana sesuatu matlamat yang lain. Pembelaan terhadap negara Islam yang menjalankan syarat-syaratnya yang termaklum itu bukan negara lain. Dan mengikhlaskan semua itu kerana Allah semata-mata, bukan kerana mendapatkan laba dan kemegahan. Kemegahan nama. Bukan pula untuk kebanggaan bagi sesuatu negeri dan kaum atau mempertahankan kepentingan keluarga dan anak pinak, kecuali kerana mengawal dan melindungi mereka dari dilanda fitnah dan kerosakan mengenai agama Allah. Kemudian beliau berkata pula di halaman yang lain, setiap negeri yang memusuhi si Muslim itu di dalam akidah dan menghalangnya dari menjalankan peraturan-peraturan agamanya dan menyekap pelaksanaan syariatnya adalah menjadi negara musuh, walaupun di dalam negara itu terdapat keluarganya, kerabatnya, bangsa keturunannya dan juga harta benda dan barang dagangannya. Manakala setiap negeri yang berkuasa dalam akidah Islam dan dilaksanakan dalam syariatnya adalah sebuah negara Islam, walau di sana itu tiada keluarga dan kerabatnya, walaupun tiada saudara mara dan kenalannya, dan walaupun di dalamnya tiada barang dagangan dan apa juga kepentingannya. Jadi berartinya kalau sebuah negara tu masalah akidah tak ada siapa kosek, nak amal dengan syariat Islam pun tak ada apa-apa, orang Islam di situ dikira negara Islam lah. Dengan sebab itulah kita hari ni berartinya kalau berdasar dengan hak ni, ramai benar, ada banyak benar negara Islam. Setiap Muslim yang duduk situ boleh amal ibadat, akidah tak ada siapa ke situ, maka dikira negara Islam. Pengertian negeri dan tanah air itu ialah negeri yang diperintah oleh akidah dan peraturan hidup juga syariat yang datang dari Allah sahaja. Boleh sembahyang, boleh puasa, tak ada apa-apa lah. Inilah dia pengertian negeri dan tanah air yang sesuai dengan manusia. Dan pengertian rupa bangsa pula ialah akidah, peraturan dan program hidup. Juga hubungan-hubungan dan tali persaudaraan yang sesuai dan layak untuk Bani Adam. Sungguhnya sifat fanatik kepada kerabat keluarga, suku kaum bangsa dan warna kulit serta tanah adalah sifat fanatik yang kerdil dan memundurkan sifat fanatik yang dikenal oleh umat manusia dan ruh yang dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai busuk, iaitu keadaan yang menimbulkan rasa benci dan jejek. Jadi hak ni disalin daripada Al-Islah Pulau Pinang, bilangan 19 jilid 1, 17 November. 15 November tahun 70. Dari apa yang diterangkan oleh Syed Qutb berhubung dengan gambaran sebuah negara Islam
dan rupa bangsa Muslim itu, nyatalah bahawa mereka-mereka dari golongan ini berpendapat bahawa Islam itu suatu agama yang membentuk suatu corak kebangsaan yang boleh dipanggil bangsa Muslim. Dan kerajaan yang didirikan di bawah aturan syariat Islam boleh dipanggil kerajaan Islam. Pendapat ini pada pandangan saya, setelah saya mengkaji dengan halusi asas-asas falsafah tamadun Islam dan lunah-lunah pembentukan kerajaan Islam yang diamal oleh Nabi SAW, bahkan kesemua para anbiya yang diutus daripada Allah Subhanahu Wa Taala semenjak daripada Adam lagi, bagaimana yang tertulis dalam tawarikh-tawarikh dan yang lahir dari pendapat-pendapat hukama dan ahli-ahli falsafah tamadun yang bijaksana di seluruh dunia, sesungguhnya pendapat yang telah dikatakan oleh Said Qutb itu adalah suatu pendapat yang menyeleweng dan suatu kajian yang tidak berasas daripada ajaran Islam yang maha suci. Jadi semua orang bersebutkan itu. Di dalam keyakinan saya, pendapat ini adalah diambil dari tulisan kaum orientalis barat yang sengaja hendak menghancurkan semangat dan tenaga revolusi Islam yang telah ditunjuk oleh Nabi besar Muhammad SAW dan membuka jalan kepada musuh-musuh Islam supaya berpeluang menyusup masuk dalam masyarakat Islam apabila mereka telah hilang pedoman hidup berasas kepada ajaran Al-Quran dan tunjukkan Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi bila keadaan Islam itu sudah tidak ada semangat balas tu, tentulah senang bagi pihak musuh tu masuk. Hal ini telah nyata oleh kerana pendapat yang ditulis oleh Said Qutb itu adalah berlawanan sekali dengan fitrah manusia dan mengubahkan ciptaan Allah yang telah menjadikan manusia dari peringkat kepribadian seseorang sehingga ke peringkat bangsa dan kepribadian antarabangsa. Sebab Tuhan jadikan manusia ni memang dah khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Qabilah. Lita'arafu. Supaya mereka semua dapat membuat pengenalan dan sambil mengenal satu dengan yang lain. Jadi semua tu di sisi Allahnya, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang lebih takwa, yang lebih mempunyai semangat keadilan itu di sisi Allah lebihnya. Jadi di situ menunjukkan bahawasanya benda tu sudah pun ditetap. Semula jadi. Tuhan buatkan satu kaum, satu bangsa, satu rukun. Arti benda tu hak semula jadi. Tuhan nak buat. Dengan kerana tak boleh buat itulah timbul macam-macam masalah. Faham? Misalnya satu hadis. Uhibbul araba li thalathin. Lianni arabiyyun. Wal Qur'anu arabiyyun. Wa kalamu ahlil jannati fil jannati arabiyyun. Nabi kata aku kasih ke Arab ni kerana aku sendiri Arab. Tapi cuba tanya orang Melayu. Dia kasih ke Arab atau kasih ke Melayu? Jawab kasih ke Melayu pasal apa? Pasal kita orang Melayu. Itu harus mula jadi Tuhan buat tu. Bukan bermaknanya uhibbul araba li salasin itu nak rayak semua orang kena kasih ke Arab belaka kerana Nabi orang Arab. Bukan makna begitu. Tapi ada orang boleh faham begitu. Gimana? Biasalah kalau lagu tu bunyi amal kak. Jadi menunjukkan bahawasanya benda tu harus mula jadi Tuhan buat bagi satu kaum. Jadi berartinya benda tu tak boleh bercerita tangga dengan kaum tu. Semula jadi itu. Nah, jadi sebab tu peribadi satu diri, satu orang manusia, suku, hak individu ni, lepas tu bangsa dia, bangsa Melayu, bangsa Cina,
rumpung dia. Hak tu ada perikat belakang. Kalau sebut Melayu kita kata. Kalau Melayu Kelantan dengan Melayu Terengganu misal. Orang Melayu lebih Kelantan lebih cenderung ke orang Kelantan. Kalau orang Terengganu lebih cenderung kepada orang Terengganu. Padahal sama Melayu. Sama Melayu. Lain. Tapi kalau sebut je, kita kata orang Melayu. Orang Indonesia orang Melayu juga. Tak sama kita kasih ke orang India dengan kasih ke orang India. Tak serupa dah. Tapi kalau sebut Muslim, Muslim itu bukan kaum. Itu suatu pegangan hidup. Din tu. Jadi satu umum. Satu umum. Dan semangat ajaran yang dinamakan Islam. Islam, hak panggil Islam tu lah. Telah melupa kepada umat-umat yang percaya kepada Al-Quran. Bagaimanakah mereka mesti ikuti untuk mereka dapat mencapai kemuliaan, kehormatan dan kebahagiaan yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin itu. Jadi oleh kerana kita tu mari semangat Islam je. Jadi atas semangat Islam bunyi begitu tu, hak maksud asli, hak Quran ajar tu terlupa. Memanglah mentelamak ke semua Islam, tapi perikat pelaksanaan tu. Dia ada perikat. Mana kita buat tu 1, 2, 3 dia kena menyusun naik. Jadi perikat tu pasti kena tengok. Kalau kita lah nak ke Islam misalnya, kita seorang-seorang ajar Islam. Itulah kita nak cari saing. Menyokong kita. Jadi saing kita tu pasti orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang paling rasa kasih sayang dengan kita. Orang tu dulu. Jadi orang tu dulu tu kalau kita kata paling dekat dengan kita, tak ada lah adik-beradik. Lepas adik-beradik juga, sepupu, 2 pupu, waris. Lepas tu, bangsa. Jadi berartinya benda tu asing-asing tu. Kita tak boleh nak hancurkan dia. Benda tu kekal. Kalau kita buang hal tu, tak ada perjuangan sekali. Artinya kebangsaan itu merupakan alat untuk menarik ataupun alat untuk menjadikan asas perjuangan. Sebab itulah kalau kita tengok, semua para anbiya dulu-dulu sekali, semua dia panggil kaum dia belakang. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Jadi, ya qaumana itu kebangsaan tu. Sebab nak menyokong sama tu pasti kaum dia juga yang menyokong. Orang lain tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kita tengok di mana-mana sejarah dunia pun, orang yang telah berjuang dan mendapat kejayaan disokong penuh oleh bangsanya sendiri. Kalau kita orang Malaysia nak merdeka misal, nak ajak orang Indonesia mari tolong. Dia tak mari, padahal orang Melayu juga. Pasti ajak orang Melayu sini. Tak agak sini kemungkinan baru dia tolong. Kerana itulah lazim segala teori yang dipikir itu dapat dilaksanakan jikalau tidak mengikut sunnah ciptaan Allah dalam alam ini. Dan tidak meraihkan segala khawah-khawah yang terkandung di dalam sesuatu yang dijadikan oleh Allah untuknya itu. Jadi hak ni mana kita kena tengok kepada asal kejadian Allah lah. Jadi kalau kita lupa tentang kejadian Allah tu, segala perjuangan yang dibuat tidak akan mendapat kejayaan. Kerana lazim tu. Moga hak Tuhan nak jadikan kejayaan tu mengikut jalan hak dia buat. Kalau langgar jalan dia, memang tidak berjaya. Kalau kita orang Muslim misalnya, berhasrat walau siapa sekalipun nak mengadakan sebuah negara Islam. Tetapi negara Islam yang kita nak buat tu, jalan untuk mengadakan sebuah negara Islam tu, kita abaikan bangsa kita.
kita tidak jadikan asas seruan kita tu bangsa kita yang memperjuangkan kehendak menegakkan negara Islam misal. Hak tu memang tidak berjaya. Orang lain tentu sama sekali kau jauh. Kalau orang kita semua tidak menyokong. Dengan sebab tu asas tu pasti boleh. Artinya menyatukan dulu pertama. Tetapi malangnya, apabila manusia mendengar perkataan Islam, sudah cukup bagi mereka percaya biarpun mereka tidak dapat mencapai kejayaan dengan teori yang tidak berasas itu. Mereka bermegah dengan nama Islam, kerana itulah agama yang menjadi matlamat cita-cita mereka. Jadi bila bawa genai Islam itu, berasa sudah cukup, dia puas hatilah. Dengan sebab itulah berartinya bagi setengah-setengah ahli ulama yang ahli di dalam bidang pentadbiran, dia nama tu bukan nak sangat. Dia tidak jaga nama, dia mentelamak dan benda yang dikehendaki itu. Berartinya label tu dia tidak tulis. Barang tu budu asli. Dia tak tulis sini budu asli tidak. Dia pakai bola botol gitu tak budu je. Mana gitu. Sebabnya kadang-kadang tu barang palsu ditulis dengan asli. Jadi orang tipu ke nama asli tu lah. Itu dia masalah. Sebab itulah pada setengah hadis ada ingat juga. Nabi kata pada masa-masa akhir berlakulah suatu keadaan begini. Nabi kata lan yabqa minad din illa ismuh wa la yabqa minal islam illa rasmuh. Di masa akhir ni agama tinggal nama. Buat ada. Ni agama, hak tu agama, hak ni agama. Tinggal nama. Islamnya tinggal resam. Arti ada resam. Ni Islam ni. Gapo? Ada resam je. Tu dia. Sebab itulah timur di akhir-akhir ni pakaian Islam lah. Pakaian tidak Islam lah. Walah hanya pakaian tu tak ada gapo-gapo. Benda tu orang sahut bubuh tubuh je. Tak ada apa satu. Tidak pernah pun dibuat satu fashion khas pakaian Islam pada zaman dulu, tak ada. Di resmi tak ada. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis pada zaman Rasulullah SAW dengan pakaian cukup nampak tidak ambil berat. Sebab dia tengok kepentingan masa. Dia keperluan keadaan. Di masa perikat pakaian susah. Pakailah apa saja yang boleh pakai. Asal hak dua balik belakang dengan depan tu tutup cukup. Hatta di dalam Muwatta' tu ada sebut, dalam Bukhari pun rasa ada sebut. Rasulullah pernah mengarah kepada kaum wanita yang bersemayam jemaah di masjid, jangan benguh sebelum orang jantan bangun cacat. Tak kena buat gaya je. Tu nak gaya bui. Sebab dia semaya jemaah pada masa dulu, sah orang jantan di depan, sah orang tina di belakang. Tak ada tabir kelir, tak ada. Tak ada. Jadi dengan sebab tu, bila orang jantan tu imam sami Allahu liman hamidah tu tak, bangun cacat terus dah. Lepas tu orang jantan bangun, baru orang tina pun menguh. Janganlah bila sami Allah tu tak pakat-pakat sekali jangan. Jadi bimbang tu. Bimbang. Jadi itu sudah melambangkan bahawasanya pakaian yang dipakai pada masa itu selalu sikap. Selalu sikap. Kalau bawah pada lutut tak nampak.
Tak. Tak nampak. Mungkin berkali harus kerak pohon berkali aku. Ha. Semayang jemaah dah tu. Ya. Semayang jemaah dah tu. Tapi dah suasana keadaan tu sudah nampak mudah dengan pakaian. Pakaian lah. Pakailah labuh sikit. Tapi labuh pun janganlah terajak. Tengok siapa menyusuh ataupun meremeh. Tu tak dikandaki. Masuklah ke dari kan. Kau dah sapu hari kan. Itu mana suasana tu. Jadi hal tu semua tu berartinya menunjukkan bahawasanya keperluan yang dibuat dalam bab pakaian tu mengikut keadaan. Dan molek ni sebuah pada tepat dan perasaan kaum tu je. Jadi nak kata betul ni lah pakaian Islam tak ada. Sebab dalam hadis misalnya Nabi SAW pakai jubah kan. Dulu tak pakai jubah. Tak ada. Dia pakai jubah tu bila? Setelah dihadiah oleh orang Syam jubah. Barulah Nabi pakai jubah. Jadi artinya pakai jubah tu baju yang cukup selalu dengan kain ke bawah. Ada seluar ke tak ada dalam. Wallahualam. Dia tak wayak. Tak wayak tu. Tinggal lagi hak larangnya dia panggil istimalus samak, hak tu larang semayang balas tu. Artinya kain kebal panjang kita selimut tangan duduk dalam. Hak tu tak benar. Ada pun jubah ni tangan duduk luar. Tak boleh. Tina pakai kain pun. Tidak pakai selagi tu. Telanjang. Jadi kalau terlahir situ menunjukkan bahawanya jubah dia tu jubah je lah. Tidak ada seluar ada bakal dalam. Itu pakaian. Artinya mengikut perkembangan lah. Artinya kita nak tentukan ni dia uniform Islam. Hak ni tidak. Itu tak ada gapo-gapo tu. Itu ikhtirak orang kelia-kelia yang berlaku. Sebab itulah. Di mana-mana saja kita tengok di negara Islam lah. Macam-macam cara orang pakai. Tak timbul masalah. Cumanya orang yang fanatik berdoa dengan rasa. Itu ya. Dengan adat tu. Dia tidak kenal hak sebenar hakikat. Orang tu tak boleh kira lah dengan dia. Tinggal gitu ya. Maka tinggal gitu. Tetapi sejarah umat manusia telah menyaksi tidak ada suatu umat dalam dunia yang tidak mengetahui kerana pendirian dan teori yang tidak mengikut sunnah yang ditetap oleh Allah akan dapat mencapai kejayaan. Hal ini sudah pasti berartinya siapa saja atas muka bumi ini reti dan faham orang yang tidak mengikut cara dan juga sunnah Allah memang tidak berjaya lah. Ibarat kalau kita kata kalau orang itu nak kenyang, nak segar tapi tak kasih makan. Jadi mustahil lah pada adatnya. Orang nak kata orang tu segar, sihat macam orang ramai. Dan akan menguntungkan pula bangsa dan Islam. Itu mustahil sekali. Malahan dengan sebab teori yang angan-angan itu akan menguntungkan negara-negara yang gagah perkasa yang menjadi penjajah untuk menjadikan negara-negara Muslim itu sebagai tempat sumber ekonominya dan sumber pendapatannya dan sebagai merkit bagi jualan barang-barang keperluannya, keluarannya. Jadi berartinya bila umat Islam itu sendiri telah hilang kepahaman dengan Al-Quran dan berpegang dengan teori yang dibuat oleh ulama seperti itu, maka disitulah peluang menjadi alat kepada penjajah sampai bila-bila. Jadi penjajah tidak lebih daripada tujuan dia. Nak punguh barang tempat kita, nak jual barang dia okey tu. Itu je. Buat merkit je. Kerana negara yang tidak mengikut jalan-jalan sunnah itu, tak dapat tiada umatnya akan menjadi umat yang ragu-ragu. Umat zahid, umat beribadat, umat bersupan baik, umat yang tidak berperasaan tinggi, umat yang tidak mempunyai ghirah. Tak ada cemburu berarti. Umat tu hidup tak ada cemburu sikit abu. Sebab apa kata ayah kena kasih gitu. Bapak kasih. Umat yang memadai dengan hidup sekadar cukup makan dan minum saja. Umat yang suka menumpang kepada orang lain.
Dengan teori ini mereka ketahui umat Islam yang menganut pahaman yang seumpama itu tidak akan dapat disatukan cita-cita dan tenaga mereka selama-lamanya. Jadi hak ni bagi pihak penjajah kena berdoa. Jadi bila semangat tu mari, menunjukkan umat tu sudah tidak ada tenaga lagi dah. Hidup pun bergantung kepada orang lain. Jadi apa tu? Kalau nak berdiri sendiri, jauh sama sekali dah lah. Dengan sebab itu, kita lihat kebanyakan umat-umat Islam yang telah tertelan dengan teori-teori yang dinyatakan oleh Said Qutb ini, terpaksa menggantungkan hidup mereka kepada bantuan bangsa yang gagah perkasa. Dan keselamatan mereka juga bergantung kepada ketenteraan mereka. Sama ada dengan secara langsung atau tidak langsung. Artinya, bangsa itu sudah tidak jadi bangsa yang merdeka dah lah. Pada pendapat saya, teori sebagaimana yang diterangkan oleh Said Qutb itu di dalam menegakkan Islam adalah sama saja seperti seruan Mahatma Gandhi di India yang berkehendak kepada tiap-tiap seorang manusia supaya membuangkan senjata dan mempertahankan diri masing-masing dengan akhlak. Lebih kurang lah ni. Jadi Mahatma Gandhi dalam mencapai kemerdekaan dia matikan semangat semua kaum dia. Tak ada perjuangan. Dengan cara keras. Cuma dengan cara minta semata-mata. Belah kesian daripada penjajah je. Itu hak Mahatma Gandhi anjur. Jadi kita menjadi orang baik. Berjuruh. Orang buat belah mana-mana pun kita tidak marah. Cuma kita nak hak kita tu kita minta je. Dengan cara balas tu. Seruan yang seperti ini sangat baik didengar. Tetapi tidak mungkin diamal oleh seseorang pun. Berjuruh ni tak ada siapa kata tak malek. Kalau orang maki kita senyum. Bagus orang kata dia tu. Sabar. Bagus. Tak ada orang tak puji. Namanya bagus. Tapi sejauh mana kalau orang itu sudah sampai ke peringkat tu yang tulis. Artinya kelas dia jadi orang baca pula. Tak ada nilai. Orang tak buat kira dalam kelas. Jadi dia tidak kenal mana tepat hak kena bertindak dengan tepat kena sabar. Selagi mereka menjadi manusia, tetapi tidak mungkin diamal oleh seorang pun dalam dunia ini selagi mereka menjadi manusia. Kerana manusia adalah makhluk yang tersusun dari dua tenaga, binatang dan malaikat. Dengan sebab itu, seruan Mahatma Gandhi dan pengajarannya yang bertentangan dengan ciptaan Allah bagi manusia itu bukan sahaja tidak dapat diamal oleh umat manusia, tetapi sebaliknya dengan seruan itu telah membuka jalan kepada penjajah-penjajah barat untuk menjadi senjata yang tajam bagi membodoh umat India dan menunduk mereka dengan nama akhlak baik dan tingkah laku yang terpuji. Itu je saja. Artinya tindakan yang dibuat oleh Mahatma Gandhi itu menjadi alat, menjadi senjata kepada orang itu membodoh kepada orang India itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kepada asas awal hak Tuhan jadi manusia, memang manusia tak boleh buat Gandhi. Sebab manusia ni dia terdapat tidur. Pada dia ada binatang, ada malaikat. Jadi golongan hak yang lemah binatang. Hak tu bolehlah ikut dia. Orang tapar, orang guana pun duduk belakang. Tapi hak golongan kuat binatang? Hak ni jangan tebing. Keli pun tak boleh dah. Jadi walau macam mana sekalipun dalam ajaran Quran, naknya sifat binatang yang ada pada diri kita tu kita bela, kita ceria, kita cakna ke dia biar segar molek-molek. Biar gagah boleh buat belaga. Hak Tuhan naknya. Tetapi biarlah sifat malaikat tu jadi tuannya. Itu saja. Jadi hak Mahatma Gandhi naknya sifat binatang tu dipajang supaya dia tu konyol. Tak melawan. Sifat malakiyah tu kuat. Jadi bila gitu tak ada jihad. Tak ada jihad. Sedangkan jihad ni
suatu kepentingan bagi kehidupan manusia. Sehingga terdapat juga pada satu hadis Nabi kata, mana-mana umat yang tidak ada jihad, Tuhan akan hina umat tu. Illa darabahumullahu ta'ala bizulli. Tuhan pukul dengan kehinaan atas umat tu. Jadi berartinya dia telah diabdikan oleh orang lain. Macam mana nak hina? Tak hina lah. Tak dapat tidaklah jadi begitu. Dengan sebab itulah Tuhan pernah bawa perbandingannya. Daraballahu masalan abdan mamlukan. La yaqdiru ala syai'. Wahuwa kallun ala maulahu. Tuhan buat perbandingan. Hamba-hamba yang dimiliki. Maklumlah hamba yang dimiliki. Hamba yang telah dimiliki oleh orang ni, bila duduk depan Tuhan, tak berani angkat muka. Ludah atas muka, tapa, kerenyik pun tak kata berapa. Itu derajah abdan mamlukan. Wahuwa kallun ala maulahu. Ainama yuwajjihu la ya'ti bi khairin min 'indi. Kok mana dia paling pun baik untuk dia tak ada. Ketaklah dia tu jadi abdi sama. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli? Sama ke orang barat tu kata Tuhan. Dengan orang yang mempunyai sifat kemerdekaan, ya'muru bil 'adli. Wa huwa 'ala siratin mustaqim. Dia berada di atas landasan yang lurus. Tentu jawab tidak sama. Jadi kalau derajah kita tu jadi orang berjuruh begitu jah, berarti derajah kita tu derajah abdan mamlukan lah. Tak dapat tidak lah. Pasti dah menjadi balas tu. Jadi perjuangan tidak akan dapat dilaksana sampai bila-bila. Kalau buat perjuangan atas ada satu, tidak akan berjaya sampai bila-bila. Kelemahan ajaran Mahatma Gandhi yang memakan masa hampir setengah abad sekarang telah membawa negara India kepada 1001 macam problem yang sangat sukar nak diperbaiki. Akibat itulah masalah rumit sangat di India ni. Kerana pengajaran Mahatma Gandhi belah ni lah. Jadi ajab juruh ni. Seperti demikian itu juga halnya pada negara-negara Islam yang telah menelam teori takhayul yang diterangkan oleh Syed Qutb itu, kesemuanya bukan sahaja mereka tidak berjaya menciptakan negara Islam, tetapi kehidupan mereka dan kebudayaan mereka semuanya telah runtuh. Kekuatan yang diharap pada mereka selama ini kesemuanya sudah hancur dan telah terkorban di dalam tangan penjajahan barat. Tempat mereka menumpang hidup, mereka tidak lebih daripada sebutir bola yang disepak ke sana dan kemari oleh penjajah-penjajah itu. Inilah nasib yang telah menipu umat Islam di seluruh dunia disebabkan silap mereka dalam mengkaji ajaran Al-Quran tentang hal ini. Saya percaya umat Islam di seluruh dunia tidak akan dapat menjadi umat yang mulia selagi mereka tidak mengkaji dengan halusi ajaran Al-Quran dan tunjukkan Nabi Muhammad SAW di dalam usaha membentuk sebuah negara, membentuk negara Islam dan rupa bangsanya itu. Berartinya untuk mengembali semula kemerdekaan dan kedaulatan Islam itu, artinya kita balik semula kepada pengajaran Quran ni. Jangan belorak kita ambil teori dan pengajaran daripada lain. Cuma kita ambil hal lain tu, apa kalau kita sadar nak faham Quran tu tak boleh. Kita ambil lah teori lain tu, cuba membuka jalan tu. Artinya hak Quran tu pasti letak depan dengan sunnatun Nabi SAW melalui hadis-hadis tu. Itulah satu jalan yang paling baik sekali bagi umat Islam untuk membuka jalan semula ke arah kemerdekaan umatnya. Hadrat Hujjatul Islam Al-Imam Syahrullah Dihlawi rahmatullah ta'ala telah menghuraikan masalah ini dengan jelasnya dalam kitabnya dan kitab-kitabnya, khususnya kitab Al-Balighah. Sekat itulah dulu. InsyaAllah kita mau menyebutkan.